Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi. Sekali lagi dengan izin dan ketentuannya bertemu kita menerusi program Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah. Seperti biasa di dalam siaran kita ini, kita masih mengekalkan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, ataupun tajuk asalnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karangan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Yang mana Alhamdulillah setelah sekian lama kita menggunakan dan membaca kitab ini sebagai panduan untuk melihat dan menyengok ke jendela alam barzakh dan juga alam kematian ataupun alam kiamat itu sendiri, banyak perkara-perkara baru yang telah kita sama-sama pelajari. Dan untuk itu, Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah mengambil kesempatan juga, disebabkan kita di kalangan para pecinta ilmu ini, ada yang kadang-kadang menontonnya itu membuat catatan, ada yang merakam dan sebagainya. Kita telah sediakan sesuatu yang istimewa, khususnya kepada yang berjaya mengikuti siaran kita daripada awal sampai ke habis rancangan, kerana pada penghujung nanti kita akan adakan satu kuis yang menyediakan hadiah-hadiah pakej umrah kepada yang berjaya untuk menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan berdasarkan setiap segmen ataupun setiap episod. Jadi berikan perhatian daripada mula sampai penghujungnya. Nanti akan ada soalan, kumpulkan dan hantarkan kepada pihak TV Al-Hijrah. InsyaAllah kalau berjaya nanti boleh dapat pakej umrah yang ditaja oleh kumpulan syarikat Kembara Travel. Jadi hari ini kita akan sambung lagi nak membahas dan membincangkan tentang persoalan sangkakala. Bahagian yang kedua, kita dah bincangkan pada kesempatan yang lalu, ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang tiup sangkakala ini. Ada yang menggunakan dalil-dalil bahawa yang meniup sangkakala ini adalah personal assistant ataupun pembantu kepada malaikat Israfil. Israfil, dia sebagai bos yang besar, ketua jabatan, ketua pengarah, adalah dia punya pengarah-pengarah, ketua penolong pengarah, kapus sebagai contoh, yang akan meniup atas arahan dia selepas diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita dah bincangkan pada kesempatan yang lalu. Kita sambung pada halaman 251. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan yang lain menunjukkan bahawa yang akan meniup trompet sangkakala adalah malaikat Israfil sendiri. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah menunjukkan bahawa selain malaikat Israel ada juga pembantunya. Ini pendapat yang kedua. Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan dalam Musnad dan Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dari hadis Atiyah Al-Aufi daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang malaikat peniup sangkakala dengan sabdanya, di sebelah kanannya malaikat Jibril dan di sebelah kirinya malaikat Mikail. Mungkin pada tangan salah satu kedua malaikat itu ada sebuah lagi trompet yang akan ditiup. Jadi saudara, berkaitan tentang khilaf ini, siapakah peniup sangkakala atau peniup as-sur ini? Seperti kita terangkan, di antara dalil yang menunjukkan secara jelas bahawa malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala adalah Israfil berdasarkan hadis yang sering digunakan, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia adalah hadis yang panjang dan masyhur tentang peniupan sangkakala. Innallaha ta'ala munzu khalaqas samawati wal arda khalaqas sura fa'atahu Israfila fahuwa wadi'uhu ala fihi. Sesungguhnya Allah semenjak menciptakan langit dan bumi, dia ciptakan pula sangkakala ataupun tiupan tadi, lalu diberikan kepada Israfil. Israfil akan meletakkannya di mulutnya. Ini riwayat Ibnu
Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan juga At-Tabrani dalam kitab Al-Mutawallad. Namun begitu saudara, dalam Fathul Bari jilid yang ke-11 muka surat 368 sampai 369, dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mensyarahkan surah Al-An'am ayat yang ke-73, dia mengatakan para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi, Amru bin Ali Al-Fallas, Ibnu Katsir dan beberapa ulama lain menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang lemah atau yang daif. Sebab dalam sanadnya ada seorang perawi yang lemah, namanya Ismail bin Rafi'. Juga kerana dalam matanya ada beberapa perkara yang mungkar, ditambah pula dengan sanadnya yang mudtarib ataupun sanadnya bergoncang. Yang ini istilah-istilah hadis yang mana kita tak ada kesempatan nak terangkan secara detail. Yang ini kita boleh ambil kesempatan dari segmen baru di dalam Cinta Ilmu ini, iaitu pengajian kita berkenaan tentang hadis. Istilah-istilah bagaimana nak kenal hadis ini dari segi sanadnya, mudtarib, sanad bergoncang ini apa maknanya. Itu kan kena mengajilah ya. Boleh ambil kesempatan menerusi Cinta Ilmu Hadis ini. Baik, yang kedua dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Jibrilu an yaminihi wa Mikailu an yasarihi wa huwa sahibus suri, yakni Israfil. Jibril berada sebelah kanan, Mikail di sebelah kiri, sedangkan dia yang di tengah adalah pemegang sangkakala, iaitu Israfil. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Dalam Fathul Bari jilid 11 muka surat 368, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahawa dalam sanad-sanadnya ada dibahaskan tetapi boleh diterima. Jadi apa ijma' para ulama? Apakah kesepakatan para ulama dalam hal ini? Israfil ataupun yang lain? Maka kata Imam Al-Qurtubi, tuan kitab ini, dia kata, ulama kami berkata, seluruh ummah telah bersepakat bahawa yang akan meniup sangkakala adalah Israfil. Ini dalam kitab At-Tazkirah kita lah. Kata beliau, semuanya bersepakat bahawa yang akan meniup sangkakala adalah Israfil. Al-Hafiz Ibnu Hajar pula mengatakan yang masyhur bahawa pemegang sangkakala adalah Israfil, dan Al-Halimi menukilkan ijma' dalam masalah ini. Boleh rujuk Fathul Bari jilid yang ke-11 muka surat 368. Baik, saudara sekalian, sekarang kita nak masuk juga satu bab yang tidak kurang pentingnya, iaitu sekarang kita dah tahu yang tiup adalah Israfil. Persoalannya hari ini, berapa kali sangkakala ini ditiup? Kalau dalam eskatologi Kristian, mereka tiup sampai 7 kali. Bagaimanakah dengan Islam? Di sini ada sedikit pecahan pandangan di kalangan ulama. Baik, kita bacakan muka surat 252. 252, perbezaan pendapat mengenai berapa kali sangkakala ditiup. Ini kita undur banyak ni ya. Baik, perbezaan pendapat mengenai berapa kali sangkakala ditiup. Baik, ada pendapat yang mengatakan bahawa trompet ataupun sangkakala, trompet ni saya kira terjemahan daripada pihak Al-Hidayah House of Publishers lah ya. Sebab trompet ini payah nak diambil daripada bahasa Arab, buka payah. Jadi diambil trompet lah senang ya, trompet. Ada pendapat yang mengatakan bahawa trompet ataupun sangkakala ditiup sebanyak 3 kali dengan perincian berikut ini, kata tuan kitab. Pertama, kata tuan kitab, tiupan number 1 adalah tiupan untuk nak mengejutkan, nak membangunkan. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atau dakhirin. Dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Surah An-Naml ayat 87. Pendapat yang kedua, tiupan yang kedua adalah tiupan
untuk memusnahkan keseluruhan alam maya ini. Ini tiupan yang kedua. Tiupan yang ketiga pula ditiup untuk nak membangkitkan balik orang-orang ini tadi. Hari kebangkitan. 3 kali tiupan. Dalil tiupan yang memusnahkan dan tiupan membangkitkan ini adalah berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis suri wa fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Surah Az-Zumar ayat 68. Dan itu merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Arabi dan ulama yang sefaham dengannya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua. Ada pula pendapat di kalangan ulama bahawa sangkakala itu hanya ditiup 2 kali sahaja. 2 kali sahaja. Tiupan pertama untuk mengejutkan. Tiupan kedua untuk memusnahkan keseluruhan alam itu. Jadi antara tiupan pertama dan yang kedua ada hubung kait. Yakni bila dah ditiup, maka mereka menjadi sangat terkejut hingga ada yang terus TKO, mati terus. Dek kerana terlampau terkejut. Hadis yang menjelaskan perkara tersebut amat kuat. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Abdullah bin Umar. Semua hadis tersebut menunjukkan bahawa trompet ataupun sangkakala hanya ditiup sebanyak 2 kali. Hadis yang menjelaskan bahawa trompet atau sangkakala hanya ditiup 2 kali, insya-Allah adalah hadis yang paling sahih sekali, kata tuan kitab. Yang paling sahih adalah tiupan sebanyak 2 kali. Tiupan 3 kali betul juga, tapi ada yang mengatakan 2 itu yang paling tepat. Kenapa agaknya 2 ni paling tepat? Saya akan terangkan selepas ini kerana kita akan berehat seketika, kembali nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu Cinta Ilmu, Akidah, Falsafah. Masih lagi membincangkan tentang sangkakala bahagian yang kedua, iaitu perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa yang meniup. Kita dah selesaikan, namanya Israfil. Dan berapa kali ditiup. Yang ini ada sedikit khilaf. Tapi telah diterangkan tadi bahawa yang paling sahih adalah tiupan itu sebanyak 2 kali. Dan ini adalah hadis yang paling sahih. Baik. Persoalan juga ditimbulkan oleh tuan kitab pada muka surat 253 tentang berapa jarak atau gap masa antara 2 tiupan itu. Katalah kita pegang yang tiup tu 2 kali. Pon first. Itu matikan semua. Pon matikan. Kemudian dia ada yang second. Pon. Antara first pon dengan second pon. Itu berapa lama masa itu? 5 minit, 10 minit, 45 minit, 1 blok, 3 blok. Berapa tempoh? Ini dibahaskan pada muka surat 253. Berapa jaraknya ya? Ini perenggan yang bawah. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Al-Hasan. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua adalah 40 tahun. Lambat jugalah kiamat kalau gitu ya. 40 tahun mati dulu. 40 tahun, lagi 40 tahun baru hancur semua, bangkit balik kan. Tiupan pertama untuk mematikan seluruh makhluk. Dan tiupan kedua untuk menghidupkan seluruh makhluk yang telah mati. Al-Hulaimi berkata, ini muka surat 254 ya. Semua riwayat sama bahawa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 40 tahun. Iaitu ketika Allah mengumpulkan serpihan jasad manusia yang hancur berantakan. Baik yang terdapat dalam perut binatang buas, haiwan yang ada dalam air, yang ada dalam perut bumi, yang menjadi abu kerana terbakar,
yang hancur dalam air kerana mati tenggelam, yang hangus di panah teriknya matahari, ataupun yang diterbangkan oleh angin. Bila Allah telah kumpulkan dan sempurnakan badan atau jasadnya kembali tanpa ada yang tinggal, tetapi mempunyai roh, maka dikumpulkan semua roh ke dalam trompet dan diperintahkan kepada malaikat Israfil untuk menghantar seluruh roh itu. Dengan satu kali tiupan, berterbanganlah roh tersebut dari lubang trompet sehingga roh akan kembali kepada jasadnya masing-masing dengan izin Allah. Itu sebab ditiup tu. Lepas dibuatkan balik yang hancur-hancur rosak, ya, yang jatuh kapal terbang, yang tenggelam dalam laut, yang jatuh helikopter, aksiden terbakar macam-macam. Jadinya lepas dah hancur jadi debu misalnya. Jadi tiupan pertama itu dibangkitkan balik, kumpul. Dalam masa itu jugalah akan berlaku tiupan kedua untuk dibalikkan roh. Roh ini seperti disebutkan tadi, Al-Hulaimi tadi berkata, roh dimasukkan dalam trompet dalam terjemahan oleh Al-Hidayah House of Publishers ni, atau kita panggil tanduk itu. Dia masukkan dalam tanduk itu, lepas tu dia blow lah. Pong, roh tu terbang. Zoom, masuk balik dalam badan-badan orang yang telah pun siap dibuat ni tadi. Telah okey dia punya rupa paras itu. Baik, kita sambung. Ada sebahagian riwayat yang mengatakan bahawa orang yang mati dimakan burung raksasa atau mati diterkam binatang buas akan dibangkitkan dari dalam mulut binatang itu. Misalnya orang yang macam cerita Ultraman ada raksasa misalnya kan, jahat, ngak-ngak. Jadi sebab disebutkan di sini dimakan burung raksasa, ada raksasa. Jadi kalau dia kena mamam, kena makan, nanti dia muncul daripada mulut raksasa. Keterangan tersebut terdapat dalam riwayat Az-Zuhri daripada Anas. Dia berkata Rasulullah SAW ketika berjalan melalui Hamzah. Hamzah ni pak saudara Nabi yang terkorban dalam Uhud. Ketika Nabi berjalan melintasi atau melalui Hamzah ketika perang Uhud dengan duka yang amat dalam, lalu baginda bersabda, jika bukan kerana aku melihat wajahnya yang amat putih berseri, pasti aku biarkan dia dalam keadaan seperti ini, supaya Allah membangkitkannya dari perut binatang ganas atau dari perut burung raksasa. Jadi inilah sebahagian yang dibahaskan oleh para ulama tentang persoalan berapa jarak antara dua tiupan. Iaitu berdasarkan hadis Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, ma bainan nafkhataini arba'una. Nabi cerita pada Abu Hurairah, jarak antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Lalu sahabat pun bertanya, weh Abu Hurairah, 40 apa? Cakap bagi habis. Engkau cakap antara dua tiupan 40. Apa yang 40? 40 hari, 40 bulan, 40 apa, 40 minggu. Maka bila ditanya soalan begitu, apa Abu Hurairah jawab? Bila orang tanya, Abu Hurairah, adakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, aku pun tak tahu jugalah. Kemudian sahabat tanya lagi, adakah 40 bulan? Aku pun tak tahu jugalah. Adakah 40 tahun? Maka jawab Abu Hurairah, aku tak sure, aku pun tak tahu jugalah. Nabi sebut 40 je. Aku tak ingat 40 hari ke, 40 minggu ke, 4 bulan, 40 tahun. Aku lupa betul, tak tahu betul. Summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit, lalu mereka yang dah kering, dah hancur ni tadi akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Walaisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanabi wa minhu yurakkibul khalqu yaumal qiyamah. Semua bahagian manusia akan hancur kecuali satu jenis tulang, iaitu dipanggil sebagai ajbuz zanbi, iaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nombor 4554 dan Muslim nombor 5253. Yang ini kita dah terangkan tentang ajbuz zanabi ini ataupun tailbone
tulang ekor manusia yang merupakan satu-satunya anggota tubuhnya yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah yang lain anggota dan jasadnya itu hancur dimakan oleh bumi, kecuali tailbone atau tulang ekor. Ini kita dah terangkan di dalam perbicaraan kita sebelum ni berkaitan tentang apakah benda-benda yang dapat kekal selain daripada Nabi, selain daripada para syuhada. Bagi yang terlepas mengikut uraian kita itu, jangan lupa layari nanti www.alhijrahmedia.com. Nanti boleh tengok balik galeri-galeri kita ya. Baik, jadi hadis begitu perbahasannya. Para ulama membahaskan tentang tiupan as-sa'iq ataupun tiupan yang mematikan ini, ataupun tiupan al-qiyam, tiupan yang membangkitkan. Jadi hadis ini hanya menyebutkan jaraknya dengan sebutan 40 tanpa ada ditegaskan sama ada 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Namun kata ulama, adapun kalau ada riwayat yang kata jarak antara dua tiupan itu adalah 40 hari, maka itu adalah riwayat yang lemah. Maknanya kalau kita nak buat kesimpulan, berapa tahun? 40 tahun ke 40 bulan? Pakailah mana yang kita nak, jangan 40 hari saja. Sebab itu kata ulama agak lemah sedikit pandangan itu. Yang kuatnya kita sebutlah 40 tahun senanglah. Jadi antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu adalah 40 tahun. Baik, seterusnya kita tengok. Ini kena buka balik. Muka surat 285. 285. Ini kena jam balik ke depan ya. 285. Tuan kitab ada buat satu bab, tiupan sangkakala bukan sebanyak 3 kali. Tiupan sangkakala bukan sebanyak 3 kali. Baik, kata tuan kitab, jika ada yang berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Suratul Nazi'at ayat 6 hingga 7. Kemudian ada juga diterangkan oleh tuan kitab ini, tiupan sangkakala itu hanya 2 kali sahaja. Ni kita kena undur balik ke belakang muka surat 278. Undur balik ya, 278. Tiupan sangkakala hanya 2 kali. Kata tuan kitab, saya katakan telah dijelaskan bahawa yang betul dan yang paling sahih adalah hadis yang menjelaskan bahawa sangkakala itu hanya ditiup 2 kali, bukan 3 kali. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai kata-kata Allah kepada Nabi Adam, iaitu, Nabi Adam, bangkitkanlah kebangkitan neraka. Itu kata tuan kitab berlaku selepas hari dibangkitkan pada hari kiamat. Tiupan untuk mengejut itulah yang dimaksudkan dengan tiupan memusnahkan, seperti apa yang telah dijelaskan atau tentang tiupan kebangkitan. Kerana jika yang dimaksudkan tiupan untuk mengejutkan itu bukan tiupan untuk memusnahkan, tentu akan bermakna bahawa masih ada manusia yang hidup selepas sangkakala itu ditiup. Dan bermakna pula bahawa malam dan siang masih tetap ada hingga tiupan untuk memusnahkan itu ditiup. Hingga dengan ditiupnya sangkakala untuk memusnahkan, maka seluruh makhluk yang ada menjadi mati kerana mendengarnya. Sebagaimana terdapat dalam hadis Abdullah bin Amru bin Al-As, jika halnya memang demikian, maka tidak betul. Jika kata-kata Allah kepada Nabi Adam, iaitu bangkitkanlah kebangkitan neraka, berlaku pada hari yang hari itu dimulakan setelah ditiupnya tiupan untuk mengejutkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Al-Arabi. Saya ringkaskan begini. Ini bahasa orang kitab lama ya. Maknanya berapa kali sangkakala itu ditiup? Mudah perbahasan. Pertama, ada yang kata 3 kali. Ada juga yang pandangan mengatakan 2 kali. Termasuklah tuan kitab kita ini. Yang kata tiup 3 kali mengatakan 3 fasa. Pertama dipanggil tiupan al-faz'u.
tiupan untuk mengejutkan. Wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Surah An-Naml ayat 87. Tiupan yang kedua dia panggil tiupan as-sa'iq. Yang ini tiupan yang mematikan. Bunuh semua. Bunuh semua. Pom, mati semua. Yang ketiga tiupan al-qiyam. Tiupan untuk membangkitkan. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar ayat 68. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah sesiapa yang di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Surah Az-Zumar ayat 68. Kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan 2 kali saja. Apa dalil pandangan ini? Kita akan bincangkan selepas ini, kerana kita akan berehat dulu seketika, kembali nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu cinta ilmu akidah falsafah. Sedar ataupun tidak, kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini, membahaskan tentang sangkakala. Saya nak cuba habiskan tentang sangkakala pada pertemuan kita hari ini. Baik, seperti yang telah diterangkan tadi, perbahasan yang agak panjang lebar oleh para ulama tentang berapa kali tiupan sangkakala ini. Pecahannya hanya 2 pendapat saja, tapi semuanya mempunyai dalil-dalil yang kuat. Ada yang mengatakan 3 dan ada yang mengatakan 2. Bagi yang mengatakan 3 kali, dipanggil tiupan al-faz'u, tiupan as-sa'iq, tiupan al-qiyam. Yang pertama untuk nak mengejutkan, yang kedua untuk nak mematikan, yang ketiga nak bangkitkan balik. Ada juga pandangan para ulama yang mengatakan tiupan sangkakala yang pertama, dia fungsinya sebagai tiupan yang memanjatkan, bukan menggerakkan, mengejut bangun tidur, bukan. Dia nak memanjatkan setiap orang yang hidup dan menjadikan semuanya pengsan dek kerana terlampau terperanjat ini. Tak kiralah sama ada makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang berada di bumi. Tiupan yang kedua pula kata mereka berfungsi untuk nak bangkitkan semua makhluk ini daripada kuburnya. Jadi selepas daripada tiupan yang kedua ini, bangkitlah manusia daripada liang kubur dan akan menghadaplah kepada Allah Rabbul Jalil. Jadi ini ada juga pandangan di kalangan ulama. Pandangan yang ketiga, ada yang mengatakan sangkakala itu ditiup sebanyak 2 kali saja. Jadi ini tuan kitab kita pun itulah pendapat dia dan pertahankan sungguh pendapat dia bahawa 2 kali saja. Iaitu 3 tiupan sangkakala ini dia kumpulkan jadikan 2 saja. Pertama dipanggil tiupan al-faz'u. Tiupan faz'u ni tiupan yang mengejutkan ini, memeranjatkan ini, dia sebagai awal dia. Dia macam siren yang awal. Dan diakhiri dengan as-sa'iq. Maknanya dia gabungkan terus. Mula-mulanya faz'u, penutupnya sa'iq. Tapi 2 ini dikira sebagai tiupan pertama lagi. Sebab kata para ulama, yang kedua baru tiupan al-qiyam, tiupan yang membangkitkan. Macam kita lah pergi sekolah, masa zaman sekolah lah. Tak tahu sekarang ni. Dulu sekolah ada loceng. Sebelum kelas sama habis kelas. Krik, 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 krik. Itu sebelum. Nanti habis kelas, krik, 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 krik. Cikgu pun keluar. Jadi permulaan dan tu dikira sebagai satu saja. Dipakejkan terus sebagai satu. Dia tak anggap itu 2 kali. Nanti balik sekolah, ada satu lagi loceng. Kring. Itu semua orang keluar daripada pagar sekolah. Jadi itu perumpamaan yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan tiupan itu hanya 2 kali sahaja. Tapi mereka bercakap ni atas dalil. Dalil yang mereka gunakan adalah dalil hadis daripada Abdullah bin Amru yang panjang
yang mana disebutkan summa yunfakhu fis suri fala yasma'uhu ahadun illa adghalitan wa rafa'alitan. Kemudian Nabi cerita ditiup sangkakala, maka tidaklah seorang pun mendengarnya kecuali orang itu akan menegangkan sisi lehernya dan mengangkat sisi lehernya. Wa awwalu ma yasma'uhu rajulun yalutu hawda iblihi fayas'aku wa yas'akun nasu. Nabi cerita lagi, orang pertama yang mendengarnya adalah seorang yang sedang menembok kumbangan air untuk minuman untanya. Dia buat tembok tempat nak tahan air untuk untanya, dan tembok itu dia buat dengan tanah. Dan dialah orang yang mati dengar sangkakala ni. Lalu dia mati dan manusia pun mati. Thumma yusilullahu aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu tillu aw dhillu nu'manu asyakku fatambutu minhu ajsadun nasi thumma yunfakhu fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian Allah pun kirimkan hujan seakan-akan seperti hujan rintik ataupun bagaikan titisan hujan. Ini syak perawilah diragu sikit. Lalu tumbuhlah darinya tubuh manusia. Kemudian ditiupkan tiupan lainnya, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulannya, tiupan ini kalau ikut tuan kitab kita 2 kali sahaja. Al-faz'u, al-sa'iq dan juga al-qiyam. Kalau dulu pecah 3, tapi sekarang faz'u dengan sa'iq itu digabungkan terus, ya. Minta maaflah kalau ada yang tak faham pula nanti as-sa'iq, al-faz'u. Ringkas cerita 2 kali tiup, selesai masalah. Trompet 2 kali tiup. Hari itu saya ada ceritakan tentang bagaimana rakan-rakan kita daripada penganut agama Kristian khususnya, yang mana mereka ini juga lebih kurang dari segi pemahamannya terhadap persoalan tentang persoalan eskatologi mereka. Mereka juga ada memiliki pandangan tersendiri tentang tiupan sangkakala ini. Seperti yang saya terangkan di awal dahulu, orang-orang Kristian, dia percaya tiupan sangkakala ini bukan sekadar sekali 2 kali macam kita. Tapi tiupannya sampai 7 kali. Lagi banyak lagi lah. Kalau kita nak kongsikan pada kesempatan hari ini, kita boleh rujuk dalam Revelation, kitab Revelation. Revelation ni kitab Wahyu. Revelation chapter 8 verses 6 sampai 13. Ayat 6 sampai 13. Then I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Itu ayat 2. Then the 7 angels who had the 7 trumpets prepared to sound them. Jadi dalam ayat 2 sampai 6 itu dia memang ceritakan tentang bagaimana Tuhan telah menganugerahkan kepada 7 malaikat untuk terima trompet. Sebab itu saya lebih selesa untuk kita eskatologi Islam tidak menggunakan trompet. Kita gunakan sur ataupun tanduk. Itu jelas. Trompet ni lebih kepada ayat-ayat daripada terjemahan Revelation ataupun kitab Wahyu dan seumpama dengannya. Kemudian dalam ayat ke-6 diceritakan, maka ke-7 malaikat ini telah diberikan 7 trompet untuk ditiupkan oleh mereka. Sangkakala pertama, di mana tiupannya? Itu duduk pada ayat yang ke-7 dalam Revelation atau kitab Wahyu. Dia sebut ayat ke-7, the first angel blew his trumpet, and there was a storm of hail, and fire mingled with blood cast upon the earth. And a third part of the earth was burned up, and a third of the trees was burned up, and all the green grass was burned up. Apa maknanya? Lalu malaikat yang pertama telah meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan air batu dan juga hujan api. Bercampur semuanya dengan darah. Semua itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah 1/3 bumi dan 1/3 dari pokok-pokok, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Kalau kita tengok membalir mereka, dia punya ustaz-ustaz mereka lah ketika mensyarahkan Revelation chapter 8 verse 7 ini, mereka kata
Tiupan pertama ini dah berlaku semasa Perang Dunia Pertama dahulu. Ini pandangan mereka lah. Sebab dalam Perang Dunia Pertama, manusia terkorban ada berapa? 8.3 juta orang terkorban kurang lebih. Jadi tiupan yang pertama ini telah berlaku semasa Perang Dunia Pertama. Kemudian sangkakala yang kedua mereka letakkan pada Revelation chapter 8 verse 8 ayat yang ke-8. The second angel blew his trumpet, and something resembling a great mountain blazing with fire was hurled into the sea. Maksudnya, lalu malaikat yang kedua akan meniup sangkakalanya atau trompetnya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga air laut itu menjadi darah. Kata mubalik mereka, tiupan yang kedua ini juga sudah pun berlaku. Sebab kata mereka ini berlaku semasa Perang Dunia yang kedua. Sebab Perang Dunia kedua, manusia sudah mula menggunakan bom nuklear. Sebagai contoh apa yang berlaku di Hiroshima di Jepun, yang mana kita tahu Jepun ini dia sebuah pulau di tengah-tengah laut. Jadi bila berlaku letupan, kebakaran, seolah-olah gunung itu terbakar di tengah-tengah laut. Sebab itu bila disebut dalam ayat tadi, the second angel blew his trumpet, something resembling a great mountain blazing with fire. Mana gunung tu berapi-api, katanya Jepun lah. Jadi sebab itu dalam Perang Dunia yang kedua, kalau kita tengok betul, ada benar juga. Ayat tadi 1/3 dia mengatakan rosak itu, maksudnya dari segi faktanya, bukan kebenaran wahyunya, kebenaran faktanya. 1/3 memang kemusnahan berlaku. Sebab secara umum, secara faktanya, kapal yang terlibat dalam peperangan dunia yang kedua ada 105,127 buah kapal. Gara-gara peperangan ini, sebanyak 36,387 buah kapal telah hancur. Maknanya hampir 1/3. Dan memakan korban sebanyak 52 juta orang yang terkorban. Begitu juga sangkakala yang ketiga. Mereka kata pada ayat yang ke-10, the third angel blew his trumpet, and a huge star fell from heaven, burning like a torch, and it dropped on a third of the rivers and on the springs of water. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, bernyala-nyala bagai obor, dan dia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Kata mubalik mereka, ini adalah tragedi di Chernobyl, yang mana ada 125,000 orang terkorban kerana gas bocor, dan ada 2 juta, hampir 2 juta orang yang terinfeksi oleh pencemaran di Chernobyl itu. Sangkakala yang keempat, mereka letak pada ayat yang ke-12. Then the fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was smitten, and a third of the moon, and a third of the star, so that the light of a third of them was darkened, and a third of the daylight itself was withdrawn, and likewise a third of the light of the night was kept from shining. Maknanya lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang, sepertiga menjadi gelap, sepertiga siang, sepertiga tidak terang, dan sepertiga jadi malam hari. Begitu juga sangkakala kelima dalam chapter 9 verse yang pertama, sangkakala ke-6 dalam chapter ke-9 verse ke-13, dan chapter yang ke-7 adalah sangkakala ke-7 adalah chapter ke-11 ayat yang ke-15. Jadi kesimpulannya, sangkakala ini adalah kepercayaan banyak daripada agama-agama, tapi bagi kita orang Islam, kita kekalkanlah dengan kepercayaan akidah kita. Tiupan itu 2 kali dilakukan oleh Israfil, itu sahaja. Selain daripada itu, sebarang yang keluar di YouTube dan sebagainya, itu adalah kepercayaan agama-agama lain. Kita hormati, dan benda itu juga wujud di dalam eskatologi kita. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pada hari ini. Jangan lupa, seperti yang telah kita war-warkan, kita untuk kali ini, Cinta Ilmu ada kuis khas kepada para penonton. Saksikan daripada awal hingga penamat rancangan kita. Kumpulkan setiap jawapan berdasarkan kuis yang akan ditanyakan selepas ini, dan kumpulkan daripada November sampai Disember, dan hadiah adalah 2 pakej menunaikan umrah
yang ditaja oleh syarikat Kembara Umrah Travel. Jadi jangan lupa untuk sama-sama menyertai kuis ni. Dan kepada yang ingin melihat kembali setiap rancangan-rancangan kita, khususnya Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah, jangan lupa untuk melayari www.alhijrahmedia.com. Jadi selesailah masalah kepada orang yang sentiasa mengadu dalam perjalanan, TV, elektrik tak ada, blackout, macam-macam. Boleh layari alhijrahmedia.com. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Maaf sebarang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.